Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini adalah video part ketiga. Okey, bab 4 kesihatan manusia, part yang ketiga. Okey, cikgu akan share PowerPoint. So boleh tengoklah sambil cikgu bagi penerangan ni, boleh tengok ya slide ni. Okey, cuba fahamkanlah satu-satu. Okey, untuk bab 4 kesihatan manusia, video yang part yang ketiga ni, ada 5 sahaja objektif pembelajaran ya yang cikgu akan sampaikan. Yang pertama, kamu perlu tahu apakah itu imunisasi. Yang kedua, apakah vaksin. Yang ketiga, keimunan pasif dan keimunan aktif. Yang keempat, punca keimunan menjadi lemah. Yang kelima, amalan yang boleh menguatkan keimunan. Okey, kita pergi pada yang pertama, objektif yang pertama. Okey, objektif yang pertama ni apakah imunisasi? Imunisasi ni merupakan satu usaha untuk memberikan daya tahan secara aktif kepada bayi, kanak-kanak dan dewasa terhadap penyakit tertentu dengan memasukkan vaksin. Okey, itu maksud dia lah. Kalau tengok dekat dalam buku teks. Okey. So, badan kita ni akan ada daya tahan. Daya tahan untuk melawan penyakit. Itulah maksudnya imunisasi. Dengan cara macam mana badan kita nak ada daya tahan secara aktif, badan kita akan menghasilkan vaksin. Okey, vaksin tu, bukan menghasilkan vaksin badan kita akan menghasilkan antibody untuk lawan penyakit tu. Okey, antibody tu boleh terhasil apabila vaksin ini dimasukkan dalam badan. Okey, itulah maksud imunisasi. Okey, apabila vaksin disuntik dalam badan untuk memberikan daya tahan pada seseorang. Okey, sama ada bayi, kanak-kanak dan dewasa. Cuba ingat balik yang cikgu ada cerita pasal pertahanan diri sebelum ni dalam video part yang kedua tu. Okey, nanti tengok balik video tu kalau nak cuba fahamkan lebih lagi lah. Okey, yang kedua, vaksin tu macam mana pula? Apakah vaksin? Objektif kita yang kedua. Okey, vaksin ni dia mengandungi antigen yang diperoleh dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dilemahkan atau dimatikan. Okey, kamu tahu kan sebelum ni dah tahu dah antigen ni adalah benda asing yang cuba masuk dekat dalam badan. Yang badan kita boleh detect benda tu sebagai benda asing. Sebagai contohnya adalah patogen. Okey, patogen tu sama ada virus ke, bakteria ke. So vaksin ni dia sebenarnya apa yang cuba dimasukkan dekat dalam badan kita. Vaksin ni adalah patogen lah. Sama ada patogen tu virus atau bakteria. Patogen tu apa? Patogen tu sesuatu yang boleh mendatangkan penyakit pada diri kita. Okay, so sebenarnya virus atau bakteria tu akan dimasukkan dalam diri kita melalui vaksin. Tapi virus atau bakteria tu dia telah dilemahkan atau dimatikan. Kalau kita dijangkiti oleh penyakit secara semula jadi, bukan diberi vaksin, okay, penyakit yang secara semula jadi yang cuba untuk menjangkiti diri kita, patogen tu dia lebih kuat. Tapi kalau vaksin ni, virus atau bakteria tu telah dilemahkan atau dimatikan. Okay, so antigen tersebut berfungsi untuk kenapa antigen tu dimasukkan dalam badan? Untuk merangsang sistem imun tubuh. Okay, jadi badan kita bila dah dimasukkan oleh antigen, automatik badan kita akan cuba membentuk keimunan terhadap jangkitan tu. Okay, terhadap antigen yang masuk dalam badan kita tu. Okay, tapi kita taklah sakit sangat. Ada yang bayi yang apabila disuntik vaksin dia akan demam. Okay, itu adalah tindak balas dia. Okay, itu sebenarnya normal. Ada juga bayi yang dia tak ada apa-apa perubahan, tak demam pun. Okay, antibody tu akan terbina sendiri. Ni cikgu bagi contoh je untuk melawan penyakit tu. Dia macam tu lah, dia setiap badan dia berbeza-beza penerimaan terhadap vaksin tu. Tapi vaksin tu dimasukkan untuk merangsang tubuh kita
membina sistem imun sendiri, membina antibodi sendiri. Okey. Oleh itu, bayi perlu disuntik dengan beberapa jenis vaksin yang berbeza sebab setiap penyakit dia punya setiap penyakit tu dia punya vaksin dia berbezalah. Antibodi dia berbeza untuk lawan sesuatu patogen tu bukan maksudnya satu vaksin semua patogen dia boleh lawan, tak. Okey. Jadi kena ada beberapa jenis vaksin ya. Kalau kita tengok dalam ni, ini adalah jadual pemvaksinan dekat Malaysia. Kalau bayi yang baru lahir tu terus dah dibagi BCG, hepatitis. Ini umur umur. Ni 12 ni maksudnya umur setahun. Ni 2 tahun. Maksudnya macam tu lah. Ni bila umur 7 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Okey. 13 tahun ni masa tu kamu dah kenalah perempuan saja yang kena tu HPV tu. Okey. Ni dia ada dos dia. Mula-mula dos 1 dulu diberi. Lepas tu contoh hepatitis B dos 1 dulu masa umur bayi tu 0 bulan. Bila dah sebulan, dos yang kedua. Bila dah 6 bulan, dos yang ketiga. Kenapa? Nanti cikgu akan explain. Okey. Kita tengok ni. Dia dah bagi tahulah BCG ni. Vaksin ni untuk penyakit apa? Tuberkulosis. Okey. Ada banyak penyakitnya. Banyak jenis vaksin. Maksudnya ada banyak jenis penyakit yang wujud kat dalam dunia ni. Okey, yang terbaru ni adalah COVID-19 yang buat kita kena PKP di dalam rumah ni. Okey. Tak payah pergi sekolah. Ya, cikgu pun tak payah pergi kerja. Itu sebab COVID-19 ni lah. Masih belum lagi ada vaksin ya untuk COVID-19 ni. Okey, jadi orang yang kena jangkitan tu sistem pertahanan badan dia kena lawan dan bina antibodi sendirilah. Cuba untuk bina antibodi dan lawan penyakit tu. Okey, kita tengok objektif yang keempat adalah keimunan pasif dan keimunan aktif. Okey, keimunan ada dua jenis Ada keimunan pasif, ada keimunan aktif. Kedua keimunan ni boleh diperoleh secara semula jadi ataupun buatan. Kalau keimunan pasif, badan kita ni boleh memperoleh antibodi daripada sumber luar. Okey, apa beza pasif dan aktif ni? Okey, kalau pasif ni badan kita dapat antibodi daripada sumber luar. Bukan badan kita yang akan hasilkan antibodi, tapi badan kita dapat peroleh antibodi daripada sumber luar. Sumber luar tu macam mana? Sekejap lagi cikgu akan explain. Keimunan aktif ni pula badan kita yang akan hasilkan antibodi sendiri apabila dirangsang oleh antigen. Okey, antigen ni adalah patogen lah. Penyakit, benda asing semua tu. Jadi bila badan kita ada penyakit tu datang, antigen tu datang, badan kita sendiri akan menghasilkan antibodi. Sistem pertahanan badan kita dah belajar kan sebelum ni dalam video part yang kedua. Kita tengok dengan lebih detail keimunan pasif tu. Okey, keimunan pasif ni tadi cikgu cakap antibodi dapat daripada sumber luar. Antibodi tu akan diberi dalam badan kita. Bukan kita yang buat antibodi tu daripada sumber luar. Keimunan pasif ada dua jenis, secara semula jadi, secara buatan. Kita pergi pada semula jadi dulu. Okey, kalau secara semula jadi selalunya antibodi ni bayi akan dapat apabila daripada susu ibu atau darah ibu yang merentasi dinding plasenta masa baby dalam perut ibu tu. Kita dah belajar masa tingkatan 1 ada plasenta tu kan, di mana nutrien bayi dapat daripada ibu melalui dinding plasenta tu. Macam tu juga antibodi daripada ibu bayi akan dapat. Jadi bayi tu dia keluar je bila keluar daripada ibu dia tu, tak adalah terus kalau ada bakteria ke di sekeliling tu, tak adalah bayi tu terus kena jangkit penyakit sebab dekat dalam badan bayi tu dah ada antibodi daripada ibu. Jadi bayi tu sistem pertahanan badan dia ada juga tak adalah dia lemah sangat, lemah. Masih lemah tapi still ada sistem pertahanan badan. Okey, dah ada antibodi yang dapat daripada ibu melalui dinding plasenta. Lepas tu kalau ibu tu dia bagi susu ibu, teruskan bayi dia lahir bagi susu ibu, tu bagus juga sebab dalam susu ibu adanya antibodi.
Okey, keimunan pasif ni, dia punya keimunan dia sementara dan singkat ya. Okey, iaitu dalam tempoh beberapa bulan pertama selepas bayi dilahirkan. Kalau kita tengok dalam graf ni pun, okey, dalam masa beberapa bulan pertama, dalam badan bayi tu dah ada antibody kan. Kalau ibu dia bagi dia menyusu selama 2 tahun, lagi elok lah. Masih ada lagi bayi boleh dapat lagi antibody daripada susu ibu. Okey. Tapi keimunan tu bila dah habis dah tak ada, dah tak beri susu ibu ke kan. Aras keimunan tu antibody tu dia akan turun. Dia akan turun melepasi kurang daripada aras keimunan. Tu yang perlunya vaksin dimasukkan dekat dalam badan tu. Okey. Kita tengok pula antibody buatan yang boleh diperolehi secara buatan. Macam mana pula? Kalau antibody yang diperolehi secara buatan ni, apabila antiserum ni dia mengandungi antibody yang spesifik untuk melawan sesuatu patogen. Okey? Antiserum ni akan disuntik dalam badan penyakit. Okey. Antiserum ni akan melawan patogen penyakit tersebut tanpa mengganggu keimunan pesakit. Okey, maksudnya dia spesifik. Contoh macam kalaulah pesakit tu dia terkena bisa daripada ular patuk dia. Okey, dalam tu ada bisa ular kan dalam badan. So apabila dia pergi hospital, doktor akan terus bagi antiserum yang spesifik yang untuk lawan bisa ular. Okey, jadi dia punya antibody dekat dalam darah dia akan terus meningkat untuk melawan penyakit tu, lawan patogen tu. Bila dia dah lawan patogen tu, antibody dia akan turun balik kalau kita tengok dalam graf ni. Bila disuntik, terus meningkat antibody turun untuk lawan patogen tu. Lepas tu, dia akan terus turun balik. Okey, lepas tu doktor akan bagi suntikan yang kedua untuk lawan lagi penyakit tu. Lepas dia dah lawan, dia akan turun balik. Okey, so dah habis lawan penyakit tu, dah selamat dah pesakit tu. Kalau dia kena patuk lagi, dia kena datang lagi lah hospital untuk dapatkan antiserum tu. Okey, macam contoh penyakit rabies ke, doktor akan bagi anti rabies. Dia spesifik. Itu adalah keimunan pasif buatan. Okey, badan kita tak hasilkan antibody tapi antibody tu kita dapat daripada sumber luar. Okey, keimunan ni juga adalah segera dan sementara. Samalah dua-dua. Dua-dua jenis keimunan ni, asalkan keimunan pasif ni dua-duanya adalah segera dan sementara antibody itulah. Okey, kita tengok pada keimunan aktif secara spesifik. Kalau keimunan aktif ni, badan kita akan menghasilkan antibody sendiri apabila kita dirangsang oleh antigen. Apabila antigen ni masuk dekat dalam badan kita lah, jadi badan kita akan menghasilkan antibody sendirilah. Okey, keimunan aktif pun ada dua jenis, ada secara semula jadi, ada secara buatan. Kalau semula jadi ini terhasil apabila seseorang sembuh daripada serangan penyakit. Okey, secara semula jadi, contohnya orang tu terkena jangkitan penyakit secara semula jadi. Macam mana? Sebelum ni dah belajar kan dalam video part 1, penyakit bawaan, air, udara, sentuhan tu. Itulah secara semula jadi dan juga vektor. Itulah cara kita boleh dapat penyakit secara semula jadi. Okey, penyakit yang secara semula jadi ni yang pesakit tu dapat dia punya ni lebih tinggi lah, dia lebih kuat, patogen dia lebih kuat. So badan kita ni bila kita dapat jangkitan tu, badan kita cuba untuk lawan. Badan kita cuba untuk lawan, kan ada sistem pertahanan, sel darah putih dalam badan kita akan cuba menghasilkan antibody sendiri, okey, untuk lawan penyakit tu. Okey, kalau tengok dekat dalam graf ni, kemungkinan waktu kita kena jangkitan pertama tu, okey, contohnya macam demam ke kan, okey, antibody yang dihasilkan disimpan, demam denggi ke antibody yang dihasilkan disimpan dalam badan adalah rendah dan tidak mencapai aras keimunan. Okey, badan kita masih menghasilkan antibody nak lawan tu. Tapi ada antibody dalam badan kita. Cuma tak capai lagi aras keimunan. Jadi kita boleh terkena lagi jangkitan yang kedua. So bila jangkitan yang kedua ni, antibody yang dihasilkan ni,
akan melebihi aras keimunan. Okey, sebab apa? Badan kita dah ada pengalaman kan lawan penyakit tu. So dah ada dah antibody, dah tahu dah. Okey, sakit denggi. Antibody apa yang nak guna ni? Dah tahu dah, badan kita dah ada pengalaman dah ada memori dah pernah kena penyakit tu. So badan kita boleh terus lawan dan aras keimunan akan telah melebihi aras keimunan antibodinya. Jadi bila dah melebihi aras keimunan dah dicapai, so keimunan tu akan tercapailah. Kita akan imun daripada penyakit tu, tak kena penyakit tu lagi. Okey, keimunan akan berpanjangan selepas jangkitan. Itu adalah keimunan aktif. Kita tengok pula keimunan aktif buatan. Okey, kalau buatan macam mana pula? Buatan ni. Masih lagi badan kita hasilkan antibody sendiri. Okey, tapi kat sini buatan ni apabila vaksin yang mengandungi patogen yang mati atau lemah dimasukkan ke dalam badan. Okey, kalau yang ni secara semula jadi kan kita dapat penyakit, dapat patogen secara semula jadi. Tapi kalau buatan ni, patogen yang dah mati atau lemah tu akan dimasukkan dalam badan kita. Tu yang kita cakap ambil vaksin tu suntik vaksin. Dalam vaksin tu ada patogen yang mati atau lemah. Jadi bila patogen yang mati atau lemah dimasukkan dalam badan, sistem imun kita ni akan terus bergerak balas dan akan menghasilkan antibody. Okey, so bila suntikan vaksin yang pertama, dos yang pertama, okey, kita punya antibody akan meningkat sedikit. Sedikit sebab badan kita, sebab patogen tu lemah. Jadi badan kita pun cuba bila dia selesaikan, dia hasilkan antibody secara sikit-sikit jugalah. Okey, tu yang bila suntikan vaksin yang kedua barulah aras antibody akan semakin meningkat dan melepasi aras keimunan dan badan kita akan keimunan dalam badan kita akan terus berpanjangan selepas jangkitan. Tu sebab bila kita dah kena vaksin, kemungkinan kalau kita nak kena penyakit, contoh cikgu bagi contoh badan kita dah kena suntik HPV. Okey, vaksin HPV. Vaksin HPV tu mengandungi patogen yang mati atau lemah. HPV ni cikgu bagi contoh sebab masa kamu tingkatan 1, yang murid perempuan semua kena vaksin tu. Itulah vaksin HPV. Perempuan je kan. Dalam tu ada patogen yang mati atau lemah. Okey, kita tengok HPV tu. Ni remaja perempuan. Okey. So apa tadi cikgu cakap? So badan kita akan next time kalau ada penyakit tu nak datang, kita tak akan kenalah kalau kita dah ada vaksin tu. Sebab badan kita dah imun. Keimunan tu berpanjangan selepas jangkitan tu. Jangkitan tu dapat daripada vaksin tu lah. Okey. Sistem keimunan yang mantap. Okey, sistem keimunan mantap ni, badan manusia ni terdiri daripada pelbagai jenis sistem. Sebelum ni form 1 dah belajar, badan kita ni terdiri daripada sel. Okey, daripada sel akan membentuk tisu, daripada tisu akan membentuk organ, organ-organ akan bergabung dan akan membentuk sistem. Sorry. Sistem ni ada banyak, dia akan bergabung dan akan membentuk organisma yang lengkap. Salah satunya adalah sistem keimunan. Okey, jadi apabila berlaku ketidakseimbangan dalam badan atau terlalu banyak toksin dalam badan kita, sistem keimunan boleh menjadi lemah. Okey, jadi kita tengok objektif yang seterusnya. Okey, 5 punca sistem keimunan lemah. Apabila kita terdedah kepada pencemaran udara, ni sikit sini ni objektif yang kelima. Sikit je cikgu bagi contoh, sebenarnya ada banyak lagi. Terdedah kepada pestiside ni racun serangga. Okey, kalau petani tu eloklah dia pakai pakaian yang sesuai lengkap, tutup hidung dan mulut supaya tak terdedah kepada pestiside ni. Boleh menyebabkan keimunan lemah. Mengalami tekanan perasaan, stres saja. Stres je boleh menyebabkan keimunan kita lemah. Jadi badan kita mudah kena jangkit penyakit. Pengambilan gula secara berlebihan pun tak elok juga. Asyik makan benda yang macam gula tak semestinya gula-gula tak semestinya lollipop.
Tapi kalau kamu asyik minum air gas je, soda bikarbonat yang air bikarbonat tu kan, air gas tu pun boleh banyak gula kat dalam air tu. Jadi sistem keimunan pun boleh jadi lemah. Okey. Objektif yang terakhir, apakah amalan yang boleh menguatkan sistem keimunan? Kamu kena mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, jangan melebih-lebih pula, dan jangan kurang tidur. Itu boleh melemahkan sistem keimunan badan. Okey, beriadah, hirup udara segar. Kalau dalam tempoh PKP ni walaupun kita tak dapat beriadah dekat luar, pastikan dekat dalam rumah tu buatlah apa-apa exercise yang bersesuaian. Jangan asyik tidur makan. Okey, hirup udara segar tu pastikan dekat rumah tu, kalau duduk dekat rumah tu dalam keadaan yang bersih. Okey, tidak merokok dan tidak terdedah kepada asap rokok. Okey, melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey, sebelumnya ada ceritakan, tak perlu cikgu ceritakan lagi lah. Okey, itu sahaja untuk bab 6. Okey, cikgu harap kamu boleh fahamlah tentang ini. Okey, cikgu akan bagi latihan, harap boleh selesaikan latihan dalam tempoh masa yang diberikan. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Okey, untuk video part 3 ni. Okey. Okey, sekian sahaja daripada cikgu untuk video part 3 ni. Itu sajalah. Terima kasih. Stay safe at home.